أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Kata Syekh Abdul Qadir di dalam mukaddimah kitab ini, segala puji baginya, yakni bagi Allah yang mematikan dan menghidupkan, yang membuat orang tertawa dan menangis, yang membuat orang dekat dan semakin dekat, yang menunjukkan keutamaan dan kehinaan, yang memberi makanan dan minuman, yang menentukan nasib baik dan buruk, yang menahan karunia yakni kurnianya lalu melempahkannya, yang dengan perintahnya kukuhlah 7 lapis langit, ditancapkanlah gunung-gunung bagaikan pasak, dan terhamparlah bumi, yang dengan kasih sayangnya tiada kekecewaan, yang tak satu pun dapat terlepas dari ketentuannya, yang tak satu pun dapat menentang dan bahkan menghindarinya, serta tak satu pun merasa hampa dengan rahmatnya. Demikianlah kalimat-kalimat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu di dalam muqaddimah kitab beliau Futuh Al-Ghaib. Apa yang telah disebut oleh Syekh Abdul Qadir di dalam kalimat-kalimat tadi dapat disimpulkan pada satu perkara penting, yaitu Tauhid Al-Af'al. Tauhid Al-Af'al dengan erti segala perkara yang berlaku pada makhluk ini, pembuatnya, penciptanya, pelakunya, pada hakikatnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan Tauhid Al-Af'al. Kalimah Tauhid La ilaha illallah
itu adalah intipati ajaran Islam yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Di dalam hadis ada disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirna an nuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Kami para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, yakni menyeru mereka itu, berdakwah kepada mereka itu. Bahkan ada kalanya sampai terpaksa berperang. Ada kalanya sehinggalah mereka itu bersaksi, yakni menyatakan penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Maka di sinilah dapat difahami bahawa intipati ajaran para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampai berakhirnya Nabi Muhammad, sampai diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intipati ajaran yang mereka bawa adalah terangkum di dalam la ilaha illallah, yang makna umumnya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah yang dinamakan tauhid. Itulah dasar kepada agama Islam. Dan demikian juga agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang terdahulu alaihimussalatu wassalam. Maka di antara makna-makna yang terangkum di dalam kalimat la ilaha illallah, yang terangkum di dalam pengertian tiada Tuhan selain Allah, antara makna-maknanya ialah tidak ada yang melakukan segala kejadian yang berlaku pada makhluk ini kecuali Allah. Antara makna-makna, yakni segala apa yang berlaku, terciptanya makhluk dari yang sekecil-kecilnya sampailah yang sebesar-besarnya, daripada binatang-binatang kecil, belalang, lipah dan macam-macam, yang lebih kecil daripada itu, sampailah yang sebesar-besarnya, gunung ganang, bumi, matahari, bulan bintang, cakrawala dan sebagainya. Tidak ada yang mencipta semua ini melainkan Allah. Bukan hanya sekadar mencipta makhluk-makhluk ini, tetapi segala apa yang berlaku pada makhluk ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah taala lah pada hakikat segala kejadian, segala apa yang berlaku, bahawa hakikatnya yang melakukan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti bergeraknya bulan bintang, berlakunya siang dan malam, dan terjadinya apa-apa yang berlaku di bumi ini, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, mengalirnya air, sungai, lautan dan sebagainya, terjadinya pergerakan pada binatang-binatang, pada makhluk-makhluk yang lain. Pelaku bagi semua kejadian ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yani segala apa yang tercipta, segala apa yang berlaku itu, pembuat secara hakikinya, pembuat sebenarnya semua kejadian ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang dinamakan tauhid al-af'al. Dengan erti segala apa yang tercipta, segala apa yang berlaku tertakluk dengan kudratnya, tertakluk dengan iradatnya, termaklum dalam ilmunya, sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlepas dari semua ini. Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Tidak ada satu pun, walaupun yang paling kecil, satu zarah, yang terlepas daripada semua itu. Itulah yang dinamakan tauhid al-af'al, yang menjadi sebahagian daripada apa-apa yang wajib kita yakini, yang menjadi sebahagian daripada keyakinan yang perlu kita fahami, yang perlu kita yakini. Jadi itu dinamakan tauhid al-af'al. Maka Syekh Abdul Qadir telah menguraikan hakikat tauhid al-af'al itu dalam mukaddimahnya. Lalu berkatalah Syekh Abdul Qadir bahawa segala puji bagi Allah yang menghidup dan mematikan. Antara fenomena-fenomena yang terjadi pada alam ini adalah kehidupan dan kematian. Manusia, binatang, bahkan cakrawala semuanya ada tempoh masanya, ada tempoh masa diciptakan dan akan berakhir. Akan berakhir. Cuma bulan bintang ni tempoh dia berakhir itu tak dang kita. Kita mungkin mati dulu. Tak dang tengok. Tapi menjadi keyakinan semua ini akan berakhir. Berarti ada permulaan, ada kesudahan, ada kehidupan, ada kematian, ada kehancuran. Manusia bermula dengan kelahiran, berakhir dengan kematian. Setiap orang, binatang pun seperti itu. Jadi apa-apa yang berlaku ini pada hakikatnya yang melakukan semua ini adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini, dikaitkan kejadian-kejadian itu pada zahirnya dengan sebab musabab. Ada saja sebab musabab yang mengiringi kejadian. Padahal penentu sebenar kejadian ini hanyalah Allah, dengan sebab-sebab seperti yang sedia maklum. Sehingga ada yang mati kerana lemah, mati lemah. Ada yang mati kerana terbunuh, tertembak, terbakar, sakit, terminum racun, membunuh diri dan macam-macam, segala sebab yang bermacam-macam. Tetapi hakikat sebenar kejadian ini kembalinya kepada Allah. Maka kerana itu ada kalanya terjadi perkara-perkara yang sepatutnya mematikan tapi tidak mematikan. Bahkan terjadi juga tanpa sebarang sebab yang mematikan, tiba-tiba mati gitu je. Kenapa? Kerana hakikat sebenar kejadian itu adalah perbuatan Allah. Itulah yang perlu kita fahami. Maka kata Syekh Abdul Qadir, yang menghidupkan, yang mematikan dan menghidupkan, yang membuat orang tertawa dan menangis, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang terjadi pada makhluk. Ada yang ketawa, ada yang menangis. Hakikat di sebalik semua kejadian ini penentunya adalah Allah. Bahawa tidak terjadi semua ini kecuali dengan izinnya, dengan kekuasaannya, dengan ketentuannya, diketahui olehnya, dilihat dan didengar olehnya. Jadi manusia yang tertawa, ada yang menangis, semua perbuatan ini juga kembalinya kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah. Diperincikan oleh Syekh Abdul Qadir. Demikian juga ada yang semakin dekat dengan Allah, ada yang didekatkan kepada Allah, ada yang dijauhkan, ada yang diberi hidayat, ada yang disesatkan.
Hakikat semua kejadian ini kembalinya kepada Allah dengan sebab yang bermacam-macam. Jadi perkiraan kita ni dari segi tanggungjawab adalah dari segi mengusahakan sebab-sebabnya. Di situlah kita dinilai sama ada baik atau buruk, sama ada pahala ataupun dosa, syurga atau neraka. Sejauh mana kita mengusahakan sebab-sebab kejadian, bukan kejadian itu. Sebab kejadian itu adalah penciptanya, pembuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan keutamaan dan kehinaan. Demikian juga yang memberikan kemuliaan, yang menghinakan, yang menjatuhkan. Ada orang dimuliakan Allah, diberikan pangkat, diberikan kedudukan, diberikan kekayaan dan bermacam-macam. Ada yang direndahkan, dijatuhkan Allah, dimiskinkan, disusahkan dan bermacam-macam. Apa yang berlaku dalam kehidupan, hakikat segala kejadian ini juga kembalinya kepada Allah. Yani semua ini ditentukan olehnya, terjadi dengan kudrat dan iradatnya, dengan izinnya, tertaluk dengan qada dan qadarnya. Yang memberi makanan dan minuman, demikian juga bahawa makhluk yang hidup ini memerlukan dua perkara ini, makan dan minum. Manusiakah atau binatangkah atau jin pun memerlukan makanan ini, perlukan sesuatu untuk makan, untuk kelangsungan hidupnya. Jadi makhluk-makhluk ini memperoleh semua ini adalah dengan ketentuan dari Allah. Ada yang mendapat makanan, ada yang tidak. Terjadinya semua perkara ini adalah pelakunya, pembuatnya secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang perlu kita fahami dan yakini. Tanam teguh-teguh dalam hati tauhid al-af'al dengan segala cabangnya. Maka di sini timbul keyakinan-keyakinan dalam masalah-masalah persoalannya tentang kehidupan dan kematian, tentang rezeki dan sebagainya. Ada beberapa orang yang cuba untuk melihat sejauh mana perkara ini terjadi. Ini kisah lama, kita dah ayah ikut lah benda gini ni. Sebab bukan disuruh ikut biasa ni. Cuma kisah apa yang pernah berlaku, yang disebut oleh alim ulama di dalam kitab-kitab mereka itu. Macam mana mereka nak mentahqiq. Bukan mereka nak meragukan perkara ini, bukan mereka meragukan, tapi mereka nak meneguhkan lagi keyakinan. Apabila disebut dalam Al-Quran, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata, yakni kehidupan yang ada di atas muka bumi ini, kecuali menjadi urusan Allah untuk memberi rezeki kepada mereka itu. Yang dijamin rezekinya oleh Allah, ditanggung rezekinya oleh Allah. Tidak ada satu pun binatang yang hidup di atas muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya. Jadi adalah beberapa orang yang cuba ingin melihat untuk mengukuhkan keyakinannya. Lalu apa yang dia buat? Dia pergi ke tempat yang jauh daripada orang. Dia nak tengok ada tak rezeki aku situ. Dia nak tengok ada tak rezeki dia situ. Dia pergi ke tempat yang jauh, yang dirasakan orang tak pergi situ. Lalu pergilah. Oleh kerana kisah ni berlaku di negara Arab, tempat yang berpadang pasir, pergilah dia ke tengah-tengah padang pasir. Tempat tak ada orang. Nak tengok ada tak rezeki aku sini. Dia duduklah dia tengah padang pasir. Tengok ada tak, mari tak rezeki aku. Kerana jaminan tadi, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah lah yang menjamin rezeki. Duduk tengok. Ada tak? Tunggu. Dah tunggu lama ni, nampak ada sesuatu yang sedang tuju ke dia. Nampak lah. Nampak. Rupa-rupanya ada rombongan
Padang pasir ni orang-orang Arab selalu berjalan dalam bentuk rombongan, kafilah-kafilah dagang dan sebagainya. Tiba-tiba dia tengok, nampaklah duduk tempat dia cari tempat tak ada orang dah tu. Tiba-tiba dia nampak sekumpulan orang sedang bergerak. Nampak orang. Tapi dah tahu ke mana hala tujunya. Dia tunggu lagi. Tengok arah dia tuju tu ke arah dia. Ke arah dia. Straight. Mari tangan dia. Kau dekat. Kau lama kau dekat. Jadi bila rupa-rupanya memang laluan orang tu ikut tempat dia ni. Tuju ke arah dia. Sehingga sampailah dekat. Kawan ni tengok, ada orang. Dia tengok orang kau dekat dengan dia ni. Bila tengok ada orang mari ni, tak ada arah ni nak buat gua anda ni. Dia buat lolok rebah. Dia buat lolok tidur. Dia tidur menidurkan dirinya supaya orang tak nampak. Biar orang tak nampak. Tujuan dia tak mau jumpa orang, nak tengok ada tak rezeki aku. Itu tujuan dia. Jadi dia pun tidur. Jadi kafilah ni lalu mari dekat. Memang hala ke dia dekat. Tiba-tiba adalah di antara orang dan kafilah ni tengok nampak, ada orang pesang. Jadi tengok ada orang pesang sini. Jadi masing-masing pun berhenti. Kawan ni dengar kawan ni cakap, tengok ada orang pesang ni. Nampak kawan ni. Orang ni tengok, hidup lagi orang ni. Tak boleh ni kita makan dia orang ni kelapa orang makan ni dahaga kelapa orang makan dia pesang gini ni. Kita kena tolong dia. Kawan ni dengar cakap. Nak tengok rezeki aku ada tak. Jadi bila tengok orang ni masih hidup, dalam sangkaan mereka orang ni lapar atau dahaga. Dah ikut makan, dah makan kali pesang buah gini. Jadi cuba nak bagi minum, dia tutup mulut kemah keming. Ambuh masuk dalam mulut dia. Aku nak tengok siapa ada rezeki aku. Jadi bila orang cuba nak cuang air dalam mulut tu, dia tutup kemah mulut dia. Orang-orang yang nak tolong ni pun bercakap, tak boleh kita lock dia, mati dia ni. Tak boleh lock gini, lock dia mati dia. Akhir sekali dia tuah mulut tu. Dia tuah, dia buka mulut, dia cuah air. Jadi orang tadi mendapat keyakinan betul sungguh. Aku lari mana-mana pun, kalau ada rezeki aku mari ke mana-mana. Aku larilah mana-mana pun. Bila ada bahagian aku, ada rezeki aku ngelak mana-mana pun masuk dalam mulut dosa. Dia dapat keyakinan. Jadi nak beritahu bahawa yang memberi makan, memberi minum kepada seluruh makhluk. Manusia ni tak kisah sangatlah, sebab dia kerja, banyak berusaha. Usaha itu ada kepandaian, ada kebolehan. Buat perusahaan itu, buat pertanian itu dan ini. Tapi bagaimana dengan burung-burung? Bagaimana dengan binatang-binatang hak lain? Semut-semut duduk celah-celah rumah kita tu. Macam mana binatang-binatang ni boleh hidup dirizkikan? Sebab itu dalam menanam keyakinan terhadap masalah rezeki ni, syarak menyuruh kita supaya tengok kepada burung. Kita ni kadang-kadang bagi mikir banyak. Sebagai manusia ni akanlah banyak. Padang tu, ginilah. Akanlah banyak manusia ni. Ekonomi darah lah, inilah. Mari mikir banyak-banyak lah macam-macam. Susah. Jadi kita ni Allah Ta'ala jadi banyak akanlah. Banyak kebimbangan, banyak ketakutan. Lalu dalam persoalan ini, pada dasarnya rezeki itu jaminannya ada dengan Allah. Cuma kita ini disuruh mengusahakannya. Mungkin kerana faktor itu jugalah kadang-kadang terdendeng dari kita hakikat sebenar Allah yang memberi rezeki tadi itu. Seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dialah yang memberi makan, dialah yang memberi minum. Tapi kita ni disebabkan kerana akalan banyak, gangguan lagi, nafsu kita lagi, setan mari lagi, sehingga kita macam tergoncang keyakinan dalam bab itu. Lalu syarak menyuruh kita supaya tengok kepada burung-burung. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Sekiranya kamu benar-benar pasrah, tawakal hatimu kepada Allah, bulat hatimu tawakal kepada Allah, sekiranya benar. Sebab itu disebut dalam hadis, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Tawakal ni bulat sungguh. Sesiapa yang dianugerahkan Allah seperti itu, dia akan menyaksikan fenomena yang gharib, yang pelik. Seperti yang diungkapkan, la razaqakum, pastilah Allah akan memberi rezeki kepadamu. Tapi bagaimana rezeki itu? La razaqakum kama yarzuqut tayra, pasti Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana seperti mana Allah memberi rezeki kepada burung. Seperti itu. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Keluar pagi kepeh perut kepeh kelaparan. Balik penuh temolok. Kenyang. Pergi kosong balik kenyang. Bukan sehari, bukan setahun, belah-belah tahun kejadian ini berlaku. Dengan erti, sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah secara bulat, haqqa tawakkul ini, rizkimu akan diberi oleh Allah seperti burung. Yang ini rizki yang kadang-kadang tak kait sangat dengan sebab musabab. Tak kait sangat dengan sebab musabab. Diberi terus oleh Allah. Sebagaimana burung dapat rezeki. Burung tidak ada syarikat, tidak ada perusahaan, tidak ada kilang, tak aktif cucuk tanam, hanya pada terbang je, terbang je. Itulah cara dia dirizkikan Allah tanpa sebab. Maka demikianlah hadis itu menjelaskan. Tapi masalahnya hati kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Maka sekiranya kita tidak seperti itu, maka caranya berusahalah. Kita dirizkikan Allah dengan jalan sebab musabab, sesuai dengan keyakinan kita. Tapi sekiranya sesiapa yang dianugerahkan Allah keyakinan yang bulat, dia akan dirizkikan seperti burung. Yang ini tidak ikut undang-undang sebab musabab, tidak ikut undang-undang itu. Tapi malahnya kita tidak seperti itu. Perhatikan apa yang berlaku kepada Maryam. Maryam bukan Nabi. Kerana dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terutamanya, Nabi hanyalah dari kalangan orang lelaki saja. Tidak ada perempuan di kalangan Nabi. Tapi nama ini disebut dalam Al-Quran tentang Maryam. Lihat bagaimana rizki Maryam. Kalau kita perhatikan kisah Maryam, ada dua cara rizki yang diberikan kepada Maryam. Dua cara ini adalah menurut situasi keadaan keyakinannya. Yang pertama, pada waktu keyakinannya bulat, Maryam ini telah dinazarkan untuk beribadah semata-mata, tak ada buat kerja lain. Sehingga Nabi Allah Zakaria letak dia di mihrab, letak dalam mihrab, kerana sudah dinazarkan untuk tujuan tu. Dan dikunci dari luar. Kunci. Bila sampai masa, orang bagi hantar makanan ke dia. Kerana dia dinazarkan untuk tujuan beribadah semata-mata kepada Allah. Tapi yang anehnya, bila Nabi Allah Zakaria datang bawa bekalan makanan, sudah ada bekalan makanan bersama Maryam. Bukan saja sudah ada, bahkan apa yang ada itu tidak ada di sekitarnya. Di luar musim, orang luar tak boleh makan, tapi yang dalam kurung tu boleh makan. Sehingga Nabi Allah Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana datang semua ini wahai Maryam, rizkimu? Qalat huwa min indillah. Maryam kata datang dari Allah. Dari kurnia Allah. Terus
tanpa sebarang sebab dikurniakan Allah. Itu yang pertama. Adapun cara kedua Maryam diberi rezeki ketika dia diuji oleh Allah dengan takdirnya. Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, telah diuji mengandung Nabi Isa tanpa bapa. Dan ini sudah tentu sangat memalukan. Kerana orang tak nak terima kalau khabar bahawa aku ni mengandung tapi aku tidak melakukan perkara bodoh. Orang tak nak terima. Siapa saja pun akan menanggung rasa malu, sebab hakikat ni orang tak nak terima. Demikianlah Maryam apabila mengandung, dalam kandungannya itu tanpa bapa, terasa juga. Dia tahu hakikat, orang tak akan terima. Sehingga Maryam kata, alangkah baiknya aku ni, aku jauh daripada orang, aku melahirkan anak situ dan aku mati situ. Aku mati situ je, biar orang tak tahu cerita aku. Habis cerita. Sebab apa, kalau orang tahu memang aku akan rasa malu. Sekalipun aku tahu aku tak buat perkara buruk, tapi orang tak akan terima hakikat ni. Wa kuntu nasyan mansiya. Aku akhir sekali orang lupa aku gitu je. Aku memang duduk pak jauh, aku pergi melahirkan anak, aku mati situ, akhir sekali orang lupa aku gitu je. Maryam. Jadi ada timbul kebimbangan. Ada kebimbangannya. Bukan tidak yakin, tapi timbul kebimbangan. Keyakinan tidak berubah, tapi tahap keyakinan berbeza. Maka dalam satu keadaan ada kebimbangan. Maka sebab itu dalam masalah rezeki, cara Maryam dirizki lain daripada cara sebagaimana sebelum ini. Kalau sebelum ini, huwa min indillah, terus datang dari Allah tanpa sebab. Yang ni, oleh kerana keadaan seperti itu, maka perintah Allah lain. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Wahuzi, ogeh, bahasa kita ogeh. Pak Maryam duduk dengan dekat dengan batang kurma. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah, goncangkan batang kurma tu. Masa tu kurma tengah buah molek, ganung. Jadi Maryam diperintahkan supaya menggerok batang kurma, gocangkan dia. Kalau dibuat macam ni, tusakit alaiki rutaban janiyya, akan jatuhlah buah-buah kurma hok masuk-masuk molek tu. Ganung molek akan jatuh. Makanlah sebagai bekalan untuk bersaling tu. Rezeki pada waktu. Jadi tidak seperti sebelum ini. Sebelum ini qalat huwa min indillah. Rezeki ni mari terus daripada Allah. Sekarang oleh kerana ada kebimbangan ini, Allah perintahkan Maryam supaya berusaha untuk mendapatkan. Kalau sebelum ini tanpa usaha, sekarang perlu berusaha. Kena usaha juga baru dapat. Demikianlah menurut faham ahli tasawuf. Allah Ta'ala memberi rezeki menurut keyakinan. Sesiapa yang diberikan Allah keyakinan yang bulat, rezekinya itu di luar jangkaan. Tapi malangnya tak ramai orang boleh keyakinan bulat gitu. Kita bila tak ada sikit, susah hati lalu. Susah hati, bimbang lalu. Bukan tidak yakin dengan takdir Allah, tapi naluri manusia sentiasa dibimbang. Bimbang mana ni, susah dia, tak ada hari ni. Tapi hak manusia memang macam tu. Maka memang kalau begitu keadaannya, rezeki kita ikut jalur dia, ikut saluran dia. Saluran apa? Sebab musabab. Kena ikut jalur tu baru dapat rezeki. Ghalibnya itulah ketentuan Allah yang Maha Esa. Itulah aturan Allah. Ada satu kisah yang menarik berkait dengan masalah. Saya nak mengulas bahawa Syekh Abdul Qadir, apa yang Syekh Abdul Qadir sebut ini adalah sebahagian daripada makna tauhidul af'al yang terangkum di dalam kalimat la ilaha illallah. Antara maknanya bahawa tidak ada yang melakukan segala kejadian melainkan Allah. Termasuklah yang memberi rezeki kepada makhluk, yang beri makan, yang beri minum. Tidak ada yang melakukan semua itu kecuali Allah pada hakikat, dengan segala sebab musabab.
ada kisah yang menarik untuk renungan kita dalam bab ketauhidan ini. Renungan ini sebenarnya adalah baik untuk mengukuhkan tauhid. Di dalam Al-Quran banyak kisah para Nabi dan Rasul. Kenapa kita didatangkan dengan kisah-kisah itu? Liyusabbita bihi fuadak. Kisah-kisah ini akan mententeramkan. Dengar kisah orang soleh dulu macam mana kehidupan dia menimbulkan keyakinan, meneguhkan hati. Kata Junaid Al-Baghdadi, kisah-kisah para wali ini, kisah-kisah para nabi, para rasul, para wali dan sebagainya, itu adalah saiful muridin, seumpama pedang bagi orang yang sedang nak bina keyakinan. Orang yang nak mematapkan keyakinan, bila dia dengar kisah para solihin, para anbiya, para nabi, para aulia, para wali, itu akan mengukuhkan hatinya. Itu tujuan kisah-kisah ini disebut. Dalam Al-Quran pun ada kisah para nabi dan rasul, ada kisah para aulia dan solihin. Maka kerana itu jugalah para ulama menulis kitab-kitab khas yang menyebut tentang kisah para wali, yang disebut sebagai kitab manaqib, ataupun disebut sebagai nama-nama lain lagi lah, kitab manaqib, ataupun adalah nama-nama lain yang disebut oleh ulama. Yang kitab ini menceritakan kisah para salihin. Kitab tabaqat, ada yang menamakan sebagai tabaqat, ada yang menamakan sebagai manaqib, dan macam-macam lagi lah. Baik, antara kisah-kisah yang disebut oleh alim ulama, kisah yang berlaku pada zaman Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar? Alim ulama besar, ahli hadis, bahkan ahli sufi juga. Beliau ini adalah pewaris keilmuan Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri telah melahirkan beberapa tokoh alim ulama yang menjadi penerus beliau di kemudian hari. Maka antara tokoh alim ulama itu adalah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Berlaku pada zaman beliau ini, pada waktu beliau sedang mengajar di sebuah masjid. Pada waktu beliau sedang berkuliah, ramai sekali orang. Tiba-tiba mari seorang yang menyatakan keislaman. Maksudnya dia bukan seorang Islam, menyatakan keislaman dia. Khabar dia baru masuk Islam. Jadi bila seseorang yang bukan Islam ni masuk Islam, kita anggap ni sebagai mu'allaf, orang yang baru jinuk hatinya. Jadi orang ramai pun memberilah pemberian-pemberian, sedekah-sedekah atas dasar untuk menguatkan keyakinan mu'allaf ni. Tapi rupa-rupanya mu'allaf ni lebih kuat keyakinan daripada orang Islam yang ada. Dia kuat lagi keyakinan. Bila orang ramai mengumpulkan sesuatu untuk diberikan kepada orang ini untuk menghiburkan hatinya, tidak diterimanya. Rupanya dia kuat lagi keyakinan. Dia kata aku masuk Islam ni bukan kerana semua ini. Rupanya ada cerita, dia adalah majusi, seorang penyembah api, dan dia ada abang yang juga penyembah api ini. Satu hari dua orang ni cuba nak menguji Tuhan yang disembah bertahun-tahun lamanya. Nak uji cara mana? Dia Allah tangan ke api. Api ada tu dia Allah, tengok panas tu. Allah panas tak sekarang ni? Kita panas juga ni kan ni. Jadi dah imbuh dia rasa. Selama ni kita sudah berpuluh tahun duk sembah ke dia. Tak kata tak syafaat sikit. Rasa tak panas mana pun boleh tahan dah. Ni panas macam sekali juga ni. Macam sekali juga panas. Si abang Allah panas, si adik Allah pun panas juga. Lalu mereka dapat hidayah awal. Tak jadi Tuhan, tak jadi Tuhan macam gini, tak imbuh. Apa kita kau tak imbuh? Keyakinan kita selama ni tak betul. Lalu agama yang tersebar pada waktu di Islam. Jadi si adik ni kata kita sudah pegangan kita salah. Mari kita tukar, pegang kepada agama yang hak.
yang dibawa oleh alim ulama. Lalu si adik ni nekat, lalu pergilah dia. Lalu dia pergi ke majlis tadi tu, Damai Isytiharatan Islam. Tapi si abang ni dia ragu-ragu sikit. Sudah ada bibit-bibit hidayahnya, tapi keraguan itu menutup semua itu. Kalau kita masuk Islam, jadi masyarakat kita tolak, kita berat, kita payuh ekonomi kita ni, badik pula kita susah. Si abang tak jadi sekarang, tak jadi tokoh. Si adik nekat. Tapi rupa-rupanya apa yang menjadi kebimbangan kepada si abang ini jadi sungguh. Si adik yang masuk agama Islam dipulau oleh keluarga dia, sehingga masalah ekonomi menjadi meruncing, nak makan payuh. Kerana keluarga memulau dari segi ekonomi, sehingga susah nak makan. Jadi demi untuk meredakan keadaan, bahkan itulah tuntutan syaraknya, si Muslim baru ni pergi cari kerja, pergi ke bandar cari kerja. Tapi tak dapat, tak ada kerja. Balik rumah bini tanya, kerja apa? Nak kata tak ada kerja, nanti orang ni takut orang ni keyakinan dia mudah terganggu. Nak nawak dosa, nak khabar betul nanti kecewa. Ia guna bahasa double standard. Double meaning, double standard. Guna bahasa double meaning. Ia guna bahasa tu. Kerja, tapi kerja dengan raja. Ia guna bahasa raja. Kerja dengan raja, tapi raja tak bayar lagi upah hari ni. Maksud kerja dengan raja ni, orang ni bila pergi ke mana cari kerja, tak ada kerja, dia buat benda? Dia pergi ke masjid, dia semayang. Cari kerja tak ada, masjid semayang. Balik. Itu kerja dengan raja tu. Jadi khabar ke bini dia, kerja dengan raja, tapi raja tak bayar upah lagi. Esok pun berhari-hari gitu juga. Cari-cari tak ada, pergi masjid, semayang lah dia. Semayang. Itulah kerja dengan raja tu. Kerja dengan raja sungguh. Tapi riwayat sebut, kitab ni saya jumpa lama dah dulu, masa Toki saya sipang kitab ni. Kitab hadis Matan Usfuriyah. Dan saya tidak jumpa dah kitab ni dalam cetakan sekarang. Tapi kitab ni masih ada lagi lah, yang memuatkan hadis-hadis fadail. Jadi akhir sekali berhari-hari dah ni, tak ada benda lagi ni. Kebetulan hari Jumaat dia pergi terus ke masjid dan bersolat berdoa kepada Allah. Tak ada arah, ya Allah ya Tuhan. Antara isi kandungan doanya lebih kurang, ya Allah ya Tuhan, aku tak bimbang dengan kesusahan ini. Tapi yang aku bimbang isteri aku takut dia berubah hati. Dia balik agama asal. Aku dapat bertahan, ya Allah, aku boleh tahan. Dengan dugaan ni aku dapat bertahan dengan izin Allah, boleh bertahan. Tapi aku bimbang rumah aku tu, takut berubah hati. Maka ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Dia minta tolonglah aku ya Allah. Dalam dia tengah-tengah duduk mai tu, ada orang mari rumah dia. Tengah-tengah dia duduk masjid tu, ada orang mari rumah dia. Sekian je nak habis cerita. Ada orang mari rumah dia. Orang ni dia bawa kepingan. Orang mah dulu piti mah keping mah perak mah. Jadi dia bawa kepingan tu. Dia bawa kepingan tu pergi ke rumah dia. Pergi ke bini dia. Khabar ini gaji lakimu kerja dengan raja. Gaji tu lakimu kerja dengan raja. Kawan ni percaya buat laki dia khabar gitu. Percaya. Jadi gunakan duit-duit tadi tu untuk beli barang makanan. Dan abang dia tu memang peniaga saudagar. Jadi abang dia tengok adik ni banyak pitih mah saja ni. Mari mana ni adik ni? Jadi kaya gini ni. Banyak pitih ni. Bukan sikit. Macam cerita Piomli, dia Top Gun. Top Gun dia nak nyukat tu. Jadi si abang ni test takut-takut mah tipu ke. Dan ternyata itu mas tulen. Duit tulen lah, duit sungguh lah. Duit betul. Tapi tanya pergi mana? Tak tahu. Khabar bini laki dia kerja dengan dia. Si laki ni pula tak tahu cerita ni. Balik ke rumah, saya tak pasti cerita tu tidak menyebut. Cuma apa disebut dalam ingatan saya, dia balik dia bawa seguni benda.
adalah galas guni itu. Tapi dalam guni itu mengandungi pasir. Kita tak tahu apa helahnya. Dia balik pasir seguni. Agak saya barangkali kalau bini tanya lagi, aku beli gandum kena tipu dia orang ini pasir barangkali. Agak saya, tapi kita tu tak sebut apa alasannya. Cuma nak dia beritahu dia balik ke seguni pasir. Tapi bila balik ke rumah tu, dia tengok rumah dia berasak. Rumah berasak ni bukan rumah bakar. Berasak di dapur dia tu ada rezeki. Orang Arab ni kalau ada rezeki, dia panggil apa? Dia kata rumah dia berasak. Ada makanan tu. Ini kinayah orang Arab. Kita rumah berasak tu rumah terbakar. Ini ada makanan. Jadi bila dia tengok ada rezeki rumah dia tu, dia rembah teruk. Dia teruk dah sekarang guni pasir tu. Tapi perbuatan tu diperhatikan oleh bini dia di rumah tu. Bini dia tengok. Dia perhati apa benda yang buat ni. Jadi bila balik ke rumah, bini dia tanya dah sekarang. Tadi tengok dok galah dia. Tanya. Jadi kesimpulannya, dia nak pergi tengok dah sekarang. Dan bila dia pergi tengok, bila dia buka, ternyata seguni tu guni gandum. Lepas tu laki dia tanya, mari mana semua makanan-makanan? Bini dia kata, ada orang mari bayar, ada orang mari bawa duit mah, beritahu inilah gaji suami dia kerja dengan raja. Kisah berlaku bertukar pasir gandum ini sebenarnya bukan aneh. Zaman Sayyidina Umar berlaku. Arak tukar jadi cuka dengan izin Allah. Dan semacam ini termasuk sebahagian daripada karamatul awliya. Jadi demikianlah Syekh Abdul Qadir nak menjelaskan kepada kita hakikat tauhid, bahawa yang memberi makan, yang memberi minum, semua itu adalah urusan Allah. Jadi sekianlah saja dulu, insyaAllah akan bersambung huraian ini pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.